Apa khabar? Raya di rumah macam mana? Raya rumah, iyalah dah kena kurung ni. DJ suruh duduk rumah, saya duduk rumah, tak ke mana-mana lah. Tapi nampak dua ni masih segak lagi, pakai baju Melayu, masih celebrate lagi raya lagi. Kita duduk di luar ni celebrate lah Tuan Sri. Tapi translate pun hari kedua kita dah kerja Tuan Sri. No, I got all the report. Hari tu pun kita communicate kan. Yeah. Apa cerita sebenarnya. So now what is the latest? You have a meeting today kan? Hari ni meeting seperti biasa, pihak polis buat laporan dari segi pematuhan. Ramai lagi yang nak balik ke kampung. Mungkin dia ingat hari pertama, hari sebelum raya dan hari pertama polis masih mengadakan sekatan jalan raya. Jadi ingat hari lain dah relax. So masih ramai yang try lagi untuk balik ke kampung. So we still don't allow for the interstate punya movement masih tak dibenarkan lagi lah. Tidak dibenarkan dan kita masih memberikan compound kepada yang balik, yang cuba nak merentas negeri diberikan compound di situ juga, dan minta diarahkan oleh polis untuk putar balik lah supaya tidak dibenarkan meneruskan perjalanan. Dan pihak polis juga menyaman juga individu yang engkar pematuhan ni apabila membuat ziarah hari raya pada hari kedua, ketiga dan sebagainya, sebab kita hanya benarkan first hari raya saja yang mereka boleh menziarah. Itu pun tak lebih daripada 21 rumah. Jadi ramai juga yang kena compound. 200 semalam 244 yang kena compound kerana langgar SOP. Seluruh negara. Itu dia yang nak berjalan menziarah rumah orang dan sebagainya di kampung. Tapi yang saya diberitahu disebabkan kerana kita tak benarkan mereka menziarah, tapi kerana mereka ada mood raya lagi, what they did is they buat arrangement jumpa dekat mall. Jumpa dekat mall, jumpa dekat restoran di luar sana. So saya diberitahu di mall tu agak sesak sikit daripada biasa. Di restoran di bandar-bandar besar ni, mereka memang follow SOP dia strictly. Nak masuk kena screen dari segi temperature, tempat duduk dan sebagainya. Memang follow SOP betul-betul. Sebenarnya yang kita worry ni di bandar-bandar kecil, di luar-luar bandar, itu yang membimbangkan kita sikit. Cuma kita minta supaya pemimpin komuniti, ketua kampung, penghulu dan sebagainya memainkan peranan untuk menjadi frontliners untuk pantau komuniti mereka lah, supaya mereka patuh kepada SOP. Yeah, this is the one that I mentioned last my speech to the nation itu. Kata in order to relieve the frontliners that have been doing tremendous good job for the last months or number of months, not to give them a bit of break. The way to do that, of course, is for community leaders to take it up now upon themselves to ensure the area where they are in, especially those green areas, remain green. So I think what we can do now, aside from just asking them, is to launch a major national campaign about community taking up their responsibility, moving away from what we are doing now. Basically, of course, we will continue to do what we are doing. Frontliners will never stop until the whole thing is over, but at least reduce a bit of the burden by community leaders taking responsibility, that they have now to jaga kawasan dia, call for special meeting, sama ada dia ada jawatan kuasa kampung, jawatan kuasa penduduk, jawatan kuasa apa nama dia panggil tu, rukun tetangga. I think they can combine all the forces. I think this could be better coordinated if a national campaign is launched. Because I did mention in my speech itu, this is a preparation for a total exit plan. When it is going to be, we're not too sure. Kita tak tahu bila masa lah kita nak laksanakan exit plan. Tetapi untuk preparation towards that, it could be 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Now the committee leaders must take upon themselves that I want to take care of my own area to ensure that everybody follow the SOP. Kalau ada apa-apa hal, dia maklum pada kita. Daripada kita pergi tengok tempat-tempat itu, which I don't think we will be
able to continually do that all the time because our resources are always limited, and then burden on the frontliners, which is continuing for the last 3 or 4 months, or 3 months or 4 months. I think that should be a part where the committee can discuss. Not been done by MKN, I think by another jawatan kuasa untuk kempen ni, supaya pemimpin tempatan, baik dia penghulu ataupun dia ketua kampung atau pengurusi jawatan kuasa kemajuan kampung, ambil ni sebagai langkah. And that I think can go along with this campaign kita, campaign material in TV, in posters, in flyers. So I think while we have to spend a bit of money, but the burden on the frontliners over a period of time will be actually reduced. Bukan tarik 100%, tapi at least the people will have to take responsibility and manage themselves better. I think this is part of the thing which I think the committee can discuss lah. Okey, sir. Yang seterusnya yang kita bincang tadi dari segi masalah parti lah. Oh ya. 2-3 hari ni memang isu parti ni dibincangkan oleh rakyat kita, dan rakyat sebenarnya menyokong tindakan keras kerajaan kepada parti ni. Lebih-lebih lagi apabila ramai di kalangan parti ni yang berada di depo ni didapati positif. Kalau kita lihat 2 hari yang lepas, yang menyebabkan numbers kita meningkat jadi 3 digit tu kerana parti, whereas lokalnya hanya 15-16 per day. Jadi maknanya parti yang menyebabkan kita ada mendadak di kenaikan. So kita dah putuskan yang parti yang negatif kita akan hantar balik. Kita akan buat swab test, RTK antigen test ni pun tak mahal, dan result pun cepat. Once result negatif, kita hantar balik. Dan setakat ini 3 negara dah responded dah cadangan kita untuk hantar balik. Kedutaan Indonesia dah buat statement, Kedutaan Bangladesh buat statement, Kedutaan Nepal pun buat statement. Okay, that's the main 3 source country that we have. I think your statement is very loud and clear, and it was a very good firm statement, irrespective what human right lah, some of the local NGO kata, but it's basically the immigration law. You come into the country, whether it is during the COVID time or even before that, and we round them up because it's part of enforcement, we have to send them back. So I think that is a correct way to do. But now because of COVID, what you did, because by sending to the depot immigration, which I know the numbers are quite big there, you buat saringan and didapati sebahagian mereka terlibat ataupun terkena dengan COVID, and then you move them I think to MIAP if I'm not mistaken. Semua dekat situ dah berapa ratus agaknya. I think that's a proper way. 354 yang These are the foreigner, the illegal one, isn't it? Illegal di Mai. And then you dah pindah Malaysian positive back to Sungai Buloh. So the MIAP one, MIAP is entirely foreigner lah, foreign workers lah, illegal especially lah. I think that's okay, and you still have some capacity there. I think berapa number 500 ke 600 bed kalau tak silap saya fikir gitu. 600 sah. Okey sah. So yang lain-lain tentang students di universiti yang melibatkan student Sabah yang sebelum raya tu tidak dibenarkan balik, dan kita pun dah mula menghantar balik. Sepatutnya kita mula menghantar balik 28 hari bulan, tapi kita percepatkan kerana rayuan daripada ibu bapa mereka. So kita dah mula hantar pada 26 hari bulan. Now that's one. 2000 dah kita dah hantar dah. Jadi balance tu kita akan habiskan dalam waktu yang terdekat. Ini pasal student ni, ada juga parent yang jumpa saya tanya, bila sekolah nak buka? Bila sekolah nak buka? I explained to them based on what we decided earlier was only yang nak ambil SPM, yang ni pun we haven't set the date. I think Menteri Kanan Radhi Pendidikan belum maklum lagi. PG maybe be able to ascertain dengan Kementerian Pendidikan, are they able to comply with the new SOPs for schools? Dia nak check, nak basuh tangan, nak test ini, alat-alat semua dah standby. And then dalam classroom yang saya tahu biasanya dekat 40 orang, mana boleh duduk 40 orang rapat-rapat, now tengah separuh je. Tu saya cakap dengan Dato' Radhi tu, kalau separuh, mana takkan dah jadi 2 kelas.
Ialah kalau kiranya 20 jadi 2 kelas, itu pun tak tahu jarak dia macam mana. Kalau 15 lagi kena banyak bilik, instead of 2 dah 3 bilik. Jadi macam mana? Takkan sekolah tu ada bilik-bilik darjah yang kosong? Or dia kena buat sesi pagi, sesi petang. So there's a lot of things which I did mention to Radhi, that these are the detailed thing before we can say okay, we can start. Mungkin the time is right. Katalah peringkat sekolah menengah boleh dulu, katalah universiti so hal lain. So kalau nak mula, bila nak mula. Tapi kalau preparation di bawah di peringkat sekolah, which involve I think cost, is not been put in place. So and then the schools are not yet quite ready with it. The teachers are not ready. Nak tahu apa ni ujian-ujian yang diperlukan untuk mengelakkan apa demam apa sekali itu dibuat di situ dan sebagainya itu. It's good to go into a bit more detail in next meeting lah. Kalau boleh Dr. Radhi bentangkan macam mana plan sebenar. Tarikh dia kata hanya 2 minggu sebelum sekolah dibuka kan. Barulah dia akan maklumkan. So now indefinite, there's no date yet been fixed. So that's okay, but I think at one point it is guided by KKM view. Things are okay, parents are able to manage, the teachers will take care of the kids in school, they follow what the instructions are, and this is what some of the parents were more interested to know. Of course they be guided by our decision. Kalau kita kata tak boleh lah, they just can go to school. So that's the issue lah. Tapi dari segi ibu bapa ni, nampak gayanya dia orang ni masih tak berapa berani nak benarkan anak-anak dia orang pergi sekolah lagi ni. Ya, dia tak berani. Keadaan pun nothing sulah. Yang Datuk Syam yang latest WHO punya keputusan baru ni yang kata lepas 14 hari kalau tak ada apa-apa, walaupun positif, they can now be released from the hospitals and go back home, but they will not be quarantined anymore. That's something latest development. So macam mana tu? Jadi WHO Tan Sri, dia telah keluarkan satu maklumat panduan untuk kita. Jadi dikatakan kalau pesakit tu dimasukkan ke hospital, pesakit yang positif, kita asingkan dan kita beri rawatan. Dan infectivity ataupun kebolehjangkitan tu hanya setakat hari ke-10 saja. Lepas hari ke-10 dah tak ada kebolehjangkitan dah. Tetapi virus tersebut mungkin dikesan dengan PCR, tapi virus yang mati. Kita kata virus shedding ataupun fragmented, cebisan virus yang mati masih boleh dikesan oleh PCR. Tetapi kalau hari ke-10 tak ada gejala, berarti dah virus tu tak berjangkit dah. Jadi kalau macam tu kita boleh discharge hari ke-14. Kajian daripada Kanada dia kata hari ke-8 dah tak adalah kebolehjangkitan. Kebolehjangkitan sampai hari ke-5, 2 hari sebelum gejala dan 5 hari selepas gejala. Itu yang dia laporan yang kita dapat daripada Kanada, daripada Taiwan, daripada Korea, dan baru-baru ni Singapura pun ada keluar. Tapi WHO kata 10 hari. Tapi kita lebih konservatif 14 hari. Kalau 14 hari kita discharge. Regardless PCR positif ke tak positif tu tak penting. Positivity dengan infectivity itu berbeza. Yang kita pentingkan adalah infectivity. Kalau kita discharge tak payah quarantine lagi. Jadi dia boleh balik macam biasa. Berarti kalaupun PCR dia positif, tetapi itu ialah positif yang kita kata virus shedding ataupun positif yang lemah, dan yang tu ialah virus yang mati, cebisan virus yang mati masih dikesan di PCR. Jadi dari pengalaman kita, mula-mula WHO punya guideline ialah kita kena buat test. Test kena negatif 2 kali dalam tempoh 72 jam baru kita balik discharge pesakit tersebut. Tetapi lepas tu kita ubah, hanya sekali je test. Kalau test negatif kita balik. Tapi ada yang pesakit kita duduk sampai 56 hari masih positif. Tapi dah 56 hari di ward. Sekarang ni kita hanya 14 hari. Lepas tu sama ada positif ke negatif kita dah discharge. So it's not the possibility, tapi ialah infectivity. Jadi kalau infectivity tu dia tak berjangkit dah, kita dah boleh bagi pesakit tu balik. Ini panduan yang baru yang kita akan jadikan sebagai satu dalam menguruskan pesakit-pesakit kita yang telah tamat 14 hari. Jadi kalau di mana negara dah mula orang kata adopt this WHO punya so-called ruling ke apa semua sekali, mengatakan lepas
14 hari ke 10 hari tadi mereka dah dikeluarkan daripada hospital, walaupun mereka positif. Dan lepas tu makna dah dibuktikan walaupun mereka dah keluar, dia kata dia positif, tapi dia punya ability to infectivity tu mungkin dah tak ada lagi. That is already been tested. Mana katalah orang di mana di negara asal where the kajian has been done, that after 14 days and after 20th day there's no recurrence. Or will they by that time be considered as negative, or they still are positive? Dia PCR positif. Tetapi kalau kita ambil PCR tu, kita culture kuturkan virus tersebut, tak ada virus. Semua virus, yang tu virus mati. Jadi dia tak boleh tumbuh, tak boleh. Why still considered as positive? Why not is it negative? Sebab dia ni fragment, cebisan virus tu, virus dah mati, dia cebisan tu masih detect oleh PCR punya test. Jadi virus yang mati masih dikesan oleh PCR. Jadi PCR positif. Tapi apa yang penting, positif dia positif yang lemah, bukan positif yang infektif. Itu yang sebab tu kita rasa test PCR tu dah tak tepat, sebab dia mengesan virus yang telah mati. Jadi kalau kita bergantung pada virus yang telah mati, jadi kita akan pesakit tu akan duduk lama lagi di hospital sampailah tak ada virus ataupun dah clear virus yang mati tu dah di-clear dalam tubuh ni. So if we are adopting it now, basically makna kalau siapa-siapa yang dah positif sekarang ni masuk, so kalau ikut panduan lepas 10 hari, but we still keep them until 14 days. Lepas 14 days, semua ni akan discharge. Irrespective dia positif ke negatif, akan discharge. So ramai akan balik rumah balik lah. So our number as to orang kata dulu yang sudah pulih, di istilah tu pulih ke atau yang sudah balik, bermakna akan berkurangan banyak lah. So mana yang ada dalam hospital sekarang ni kata dah 2 bulan. Okay? So by now you want to release them and they will go home. Dia akan balik. So then the number that is still in hospital by the next week or so will be much reduced lah. But back to the number yang kita masih ada di hospital yang dikata positif yang sudah melangkau sebulan ataupun kata seminggu. Jumlah berapa ramai? If by the next week you say you can go back, so that mean the frontliners there will have a big break. That's right. I think so. Jadi dia tak perlu kata dulu kalau sampai 100 doktor, sekarang ni mungkin separuh je perlu, yang lain tu dah balik. I think it's a very good decision. Of course, it's all clinical test been done, so that will be giving us a bit of a break. So I hope by that, then your capacity for the beds will be more. Masih banyak yang boleh kita uruskan, and our record will be much better than it is now lah. So that's good lah. Tapi yang spike of illegal ni tadi masih ada berlaku lah, yang sekarang ni kita bincang pasal illegal workers ni tadi. Setakat ni kita alhamdulillah kalau kita lihat semalam kita mencatatkan rekod iaitu single digit rekod, iaitu kita ada 15 kes saja, 6 ialah kes import, 9 ialah local transmission, daripada 9 4 ialah foreign workers dan 5 ialah kes warga negara Malaysia. Jadi kali pertama kita mencatatkan satu angka iaitu 9 kes malam local transmission, dan kita memperketatkan kawalan sepadan, dan juga semalam kita discharge 42 pesakit yang telah pulih, dan sekarang ni jumlah yang telah pulih lah 6,083 kes, dan kes aktif yang kita ada sekarang ni yang masih positif ialah 1,421. Jadi dengan kaedah baru ataupun panduan baru yang kita ada, mungkin kita akan discharge lebih ramai lagi, akan turun lagi kes, sebab 14 hari kita discharge. Sekarang ni ada yang 21 hari, ada 28 hari, yang paling lama hampir 2 bulan duduk situ di hospital. Jadi sekarang ni ada yang masih tak berapa comfortable bila dia kata positif. Kita akan laksanakan culture virus tersebut dan akan buktikan tak ada virus walaupun dia positif PCR. Sekarang PCR sensitif sebab yang cebisan virus yang mati pun dia boleh detect positif. Itu yang kita kata tak perlu menggunakan PCR untuk mereka yang nak discharge pada ward. Itu salah satu cara kita boleh kurangkan kes di hospital.
Well, I hope this is Good news. I think with that, I think we'll give a bit of break to the frontliners, especially those in the hospitals. And then, of course, they will go back. And when they go back, of course, hopefully there's no repeat cases. Ada kes di mana mereka dah balik, lepas tu didapati positif. Ada juga dulu kan, kalau tak silap saya ada juga. Tapi the numbers are not many lah. So that is the case, and hope that the curve will continue to be flattened. Projections or predictions in the next coming week or so in terms of our position. So far we have shown, Tan Sri, we have shown PKP works very well, and then PKPB works very well as well, sampai kita boleh catatkan single digit. So now we are observing closely musim perayaan ni, maybe next week or before the 9th of June, sama ada kes mendadak tak, peningkatan kes secara mendadak. So we expected maybe there will be increase of a bit of the cases, but how high we do not know. So we are preparing for the worst. So kita harap case will terkawal. So we are watching closely every day. And today, for example, semalam 15, kalau today masih kita boleh kekalkan 2 digit ataupun 1 digit, that means the PKPB works very well. So yang tu berjaya. Tetapi sama ada musim perayaan will affect our numbers, we are watching closely. Kita bincang tadi, after 9 kita nak buka lebih banyak lagi lah. Sebab untuk isu yang balik musim perayaan ni, yang balik kampung tu, raya, kita boleh tahu dia punya impact dia selepas 14 hari. So on the 10 tu kira waktu yang sesuai dah. Kalau tidak ada kenaikan mendadak dari segi COVID positif ni, banyak lagi yang kita boleh buka dan sebagainya. Jadi kita tunggu sampai 10. Well, that's good. Tan Sri, I think kita punya community empowerment is also working. Sebab kita bagi kelonggaran PKPB, jadi kita empower to the community. Dan sekarang ni sebab kita empower the community, we are seeing also good results. Jadi kalau lepas musim perayaan, kalau result masih kekal macam apa yang kita dapati hari ini, berarti kita pasti community empowerment works and we can open up more sector. Ini yang decision have to be made based on facts and science and facts in that time. Mungkin dalam seminggu 2 lagi kita akan make that decision. The biggest challenge here is the psychological concern. People are still a bit not too sure. I think it is okay. It is part of our campaign over the last 3 bulan. Nak keluar pun takut, berjaga-jaga. Even my whole family also feel the same thing, acting very properly, which I think the whole process of instilling into them that the need for the SOP has got into the mind. And I think this is a good sign. Jadi kalau itu dah ada dalam pemikiran rakyat, dia dah tahu apa yang patut dia buat. This is part of the whole thing that both of you have been doing, I've been doing. So it has gone into their way of life. This is a new normal that we talk about. Jadi sebab itu saya fikir kita sudah mungkin bersedia untuk berhadapan dengan keadaan yang agak hampir pulih. So I think that will be our soft exit plan. But I hope will not be too long lah. I sure believe before year end kita dah boleh settle lah semua sekali kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright, so thank you very much. It's a good first time that I can be able to speak to you that days. Maybe tengok 3-4 hari akan datang kalau dia perlu lagi. Then we can talk again lah. So thank you very much to both of you. Still boleh ucap selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. Thank you. Good rest lah. Thank you. Assalamualaikum. Thank you.